أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik penciptaan. Kemudian kami akan humbankannya ke dalam neraka yang paling terkebawah, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal dengan amal salih. Bagi mereka pahala yang berterusan, yang tidak berkesudahan. Sadaqallahul Azim. Surah At-Tin ayat 4 hingga 6. At-Tin ayat 4 hingga ayat 6. Sadaqallahul Azim. Berbagai dihormati dan kuasa pengurusan kuliah Zuhur MBA dan yang dirahmati, yang dikasihi seluruh para jamaah yang hadir bersama-sama meraihkan majlis ilmu yang penuh dengan segala keistimewaan ini. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur pada Allah Rabbul Jalil di atas nikmat keberadaan kita di waktu yang berkat, insya-Allah waktu zuhur, di tempat yang berkat, di surau dan di majlis berkat baca ilmu. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan semua, saya mukadimahkan tadi satu ayat sebagai satu renungan awal sebelum kita tengok kitab kita pada hari ini. Dan ayat ini satu ayat yang kita sedia maklum bacaannya selama kita hidup ini. Itu surah At-Tin. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin sampai ayat keempat. Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian ditutup dengan ayat ke-6 lah, bukan tutup lagi, ayat ke-6. Firman Allah Azza wa Jalla falahum ajrun ghairu mamnun. Saya mukadimah ayat ini bukan apa, saya nak ajak tuan-tuan puan-puan semua, kerana kita hidup dalam suasana wajib kita ingat memperingati ini. Yang pertama sekali, kita kena kenal siapa kita yang sebenar-benarnya. Man nahnu, siapa kita. Maka Allah sebut secara jelas dan tuntas, kita ini adalah makhluk yang sempurna. Kerana Allah yang ciptakan kita. Patutlah kita dalam hidup ini tidak boleh kita buat komentar-komentar yang nampaknya semacam kita tak puas hati dengan Allah punya ciptaan. Sekalipun mungkin hidup banyak benda tak puas hati. Ada orang nak kaya, tak kaya-kaya. Ada orang yang tak sihat, tak sembuh-sembuh daripada kesakitan. Ada orang nak dapat anak, bernikah lama tak dapat anak, contohnya lah. Ada orang yang nampak nak bahagia tapi tak bahagia dalam urusan rumah tangga dan kehidupan pekerjaannya. Jadi kemungkinan timbul satu komentar, Aish, Allah tidak adil dengan aku ni. Nak dapat tak dapat, nak dapat tak capai juga, dah usaha. Dia tak begitu sebenarnya. Sebenarnya Allah berjanji dengan kita bahawa kita dah sempurna. Dari sudut fizikalnya, ciptaan dah sempurna. Habis dalam sudut hidup kita, bagaimana kita nak kata tak sempurna? Ya, betul. Ada benda yang kita nak tak tercapai. Ada benda yang kita mahu tak tercapai. Tetapi apa yang tak dapat itu, jangan kita komentar cepat, Allah tidak adil. Mungkin boleh jadi di sana ada halangan-halangan kita sendiri. Contohnya, kita ambil contoh yang mudah tadilah. Kita sakit, Allah tak beri kesembuhan. Bukan salah Tuhan, tetapi ada kemungkinan silap kita juga. Kita masa sihat walafiat, kita ibadat tak jaga. Contohnya, lupa nikmat Allah Azza wa Jalla. Sihat menjadikan kita lupa lalai. Dah sakit baru kita terasa nak kesihatan, Allah tak bagi. Tidak adil Allah. Saudara, cek balik masa anda sihat walafiat, ya, apa anda telah buat kepada Allah Azza wa Jalla? Apa anda telah sempurnakan? Boleh jadi dalam kehidupan sehat itu kita gagal menyempurnakan ibadat. Solat tidak jaga,
harta banyak, zakat tak ada tunaikan, ibadat kita tak peduli. Jadi banyak kekurangan kita, kelemahan kita. Dan bila sampai Allah uji kita dengan satu penyakit, tak ada kesihatan, sebaliknya kita boleh melatah Allah tidak adil. Sebab itulah kita kena banyak istighfar, lihat ke dalam diri kita masing-masing. Sebab Allah dengan hambanya, Allah tak kedekut. Allah tak kedekut bab harta ke, bab nikmat rezeki dengan hambanya. Sebab itulah kita dalam hidup ini kita kena adil dengan diri sendiri. Belum kita meletakkan komentar-komentar kepada Allah dengan tujuan seolah Allah itu tidak adil dengan kita. Saya sebut contoh tadilah. Jadi ini di antara satu perkara yang kita nak kena semak balik, dan saya kira ini suatu mukadimah penting, kerana kita kena faham Allah ciptakan kita sebaik-baik penciptaan, luaran dalaman, daripada otak kepala yang kita boleh mikir, boleh nampak, mata telinga boleh dengar, boleh berjalan ke sana sini. Apa yang tidak cukup dengan cipta Allah ini? Lepas tu kadang-kadang bila kita nak sebut satu-satu benda yang sifatnya sebagai komentar kepada Allah, istighfar dulu. Istighfar dulu. Ya Allah, aku ni nak kata satu benda yang tak betul ni. Astaghfirullahalazim. Betullah dalam Quran, kalau kita baca dalam surah Ar-Rahman 35 kali, lebih kurang 33-30 kali, Allah ulang benda yang sama kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hei hambaku, nikmat mana lagi yang kamu dustakan sebenarnya? Apa yang tak cukup lagi, tak sempurna? 30 lebih kali Allah ulang sama perkataan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan kepada manusia? Nikmat hidup, makan minum, harta benda, sihat walafiat, boleh berjalan, bangun, duduk, keluarga, isteri, anak isteri. Tak ada benda yang kita boleh komen Allah sebenarnya. Sebab itulah dalam hal ini saya mukadimah tadi ayat sebab apa? Nak menyatakan Allah telah cipta kita sebaik-baik penciptaan. Tugas kita apa dia tuan-tuan? Tadi ayat tadi Allah sebut apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Tugas kita ialah beriman dan beramal soleh. Dua tugas yang tidak pernah terhenti dan berhenti sama sekali selagi kita tak mati. Beriman dan beramal soleh. Maka iman kena jaga, amal soleh kena buat. Dengan sebab iman dan amal soleh kita buat, kita jaga, insya-Allah Allah tidak akan kecewakan kita. Mudah-mudahan kalau Allah uji kesakitan, ada kesembuhan. Allah uji dengan kepayahan, ada ketenangan. Allah uji dengan kerumitan, ada keselesaan. Di sebalik ujian-ujian datang, dia akan sampai tahap itu, insya-Allah. Kewajipan kita beriman, beramal soleh. Kita tidak mahu dalam hidup tuan-tuan, kalau kita Allah uji dengan satu benda menyusahkan, kita pun terus tak beriman. Payah aku nak beriman dengan Allah, tak payah nak beribadat lah, susah juga. Tak kena. Ada orang pernah saya jumpa, pengalaman peribadi saya lah ni. Satu ketika yang lalu, dah puluh tahun lah, dah belas puluh pun rasa tak, dah puluh pun dah belas tahun. Saya pernah follow satu program bersama kru TV 3. Tak ingat tak masa tu dia program Bersamamu tu. Program Bersamamu ada kan? Saya ingat sama ke? Kita masuk ke sekampung, tengok orang-orang miskin, bawa makanan, bawa hamper, bawa hadiah, bawa duit. Sama ke? Ada kan? Satu masa saya pun lupa dah. Tapi itulah pengalaman saya pernah dengan kru TV. Masya Allah, kita cari orang-orang yang memang dalam keadaan susah. Rumah tak seberapa, hidup melarat, makan susah. Betul-betul jumpa orang macam ni. Ada di tempat tertentu, di Kuala, ada tuan sampai sekarang pun kalau nak cari. Hidup susah sangat-sangat. Makan sekadarnya. Kais pagi makan pagi, kadang-kadang tak makan-makan pun dia pagi tu. Ya, sebab kena simpan untuk besok. Rumah nak runtuh, anak ada 4-5 orang, tak belajar sekolah. Memang kita ketemu, kita bawa hadiah daripada pihak pelbagai, pamper dengan beras, dengan gula, susu, macam-macam. Satu hari saya datang satu kostak Suk Kawasan Madras, tapi ingatan saya sampai sekarang ingat lagi. Kita masuk kawasan rumah ni, agak ke dalam. Jalan kaki pun dekat-dekat 500 meter daripada jalan besar.
Jauh juga tu meter-meter ni ke dalam tu. Rentasi kawasan agak lecak lah sebab musim hujan sikit. Sampai hujung. Kita sampai di jalan besar tu ada surau. Cantik suraunya. Taklah cantik sangat tapi boleh lah surau tu untuk beribadat sembahyang. Kampung. So kampung. Okey. Masuk melalui surau tu sampai dalam. Kesimpulannya bila jumpa pakcik ni dan keluarga dia, tapi kita sembang ketua keluarga ke pakcik lah. Orang dah bukan umur 70-80. Dalam 60 dan 50 lebih. Masih ada kekuatan. Tapi Allah uji dia dengan kemiskinan. Dan dia pun ada sakit-sakit sikit, tak boleh bekerja berat. Susah hidupnya. Orang kampung bantu. Saya bertanya soalan. Tapi tak ada rakaman lah masa tu. Belum rakaman. Tanya. Pakcik, Allah uji pakcik. Ya dengan ujian macam ni, kita pun nangis juga. Kita bawa hamper, bawa beras, bawa gula. Kira-kira kalau nak kira jumlah tu dalam 300 lah harga hamper tu. Beras, gula, pisang, semua lengkap apa ni. Ayam pun kita bawa ayam berkilo yang dah siap. Mana banyak lah. Pakcik, Allah uji ya, pakcik dengan macam ni. Ingat pada Allah lah. Kadang-kadang kita bagi nasihat lah. Allah uji kita kadang-kadang untuk kita lebih baik. Jangan cepat kita melata. InsyaAllah ada barakahnya kami bawa bantuan ini. Saya tanya dia sepatahnya. Surau depan tu tak datang ke masjid, datang ke solat berjemaah apa pakcik? Jarak 400 meter bukan jauh sangat lah kan? 400 meter ke dalam tak jauh sangat, 300 meter lebih begitu. Tak datang ke surau depan tu untuk berjemaah. Berjawab tuan-tuan. Nah, ini jawapan yang saya menangis lah. Tak menangis pandai tapi hati menangis. Alah, dia kata semayang bukan kaya juga. Tengok tuan-tuan ya. Dah dia diuji kemiskinan yang melarat itu, makan pun payah. Kita perbintuan. Tanya pergi surau tak semayang jemaah lah kan. Kita nak harapan nak dapat jawapan baik lah. Ya, saya pergi jemaah. Dia kata apa? Pergi semayang pun bukan kaya pun juga. Tuan-tuan sekalian. Jadi ini jawapan yang tidak menandakan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Soal kita salahkan Tuhan. Aku semayang pun tak kaya juga. Pergi masuk surau pun tak dapat harta juga. Pergi surau pun tak sihat juga. Ini jawapan menandakan kita tak ada Tuhan. Sedangkan dalam agama ini, bila kita diuji, kita patut makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Makin kita hayati balik apa kesilapan kita. Apa kita punya kelemahan, apa kita punya kesilapan. Yang aku jadi macam ni, ada silap aku dengan Tuhan ke agaknya. Ibadat tak jaga semata. Contohnya, Quran tak mengaji. Patut insaf lah. Bila buat jawapan macam tu, alah pergi semayang jemaah pun tak kaya juga. Satu jawapan yang berat. Saya menangis dalam hati lah. Saya sebut kat kru, kita balik ya. Tak payah bagi hamper pakcik ni seorang ni. Tapi kita bagilah juga sebab itu. Tapi nak cerita ni, kadang kita nak bertindak juga. Tak payah bagi hamper lah pada muka. Tak sampai tak. Tapi rasa kita nak mengajar. Dia tuan-tuan kita dalam hidup ini. Allah sebut tadi, orang yang ada iman, ada amal salah, jangan bimbang. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang berterusan. Allah pelihara kita. Allah sebut dalam ayat ini falahum ajrun ghairu mamnun, ini dengan makna pahala yang berpanjangan. Apa maknanya? Allah jaga. Allah pelihara hamba-Nya. Allah tidak akan biarkan kita kesedihan selama-lamanya. Allah takkan biar kita melarat selama-lama, tidak. Allah takkan biar kita keadaan susah selama-lamanya. Allah akan beri pemeliharaannya, penjagaan kepada kita. Syarat beriman, amal salat tadi. Jadi ayat ini saya sebut semata-mata untuk ingatkan balik, sebab kita ni dalam ceramah macam ni kita kena sebut hal macam ni. Apalagi tuan-tuan saya pun baca ayat ni. Setiap hari baca tak tahulah, tapi kita baca kan. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal balad. Sampai ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ini satu ayat yang begitu penting. Cuma saya tak fokus tadi ayat sebelumnya itu, atau ayat yang ada itu, iaitu thumma radadnahu asfala safilin. Makna apa? Kami akan lontarkan manusia ke dalam neraka paling bawah. Itu saya tak sebutlah. Ini sungguh ancaman. Allah sebut kami akan hombankan manusia dalam neraka paling bawah sekali. Itu ancaman tu. Kasar Tuhan dengan kita sebenarnya. Kasar tu.
Kami humbankan. Radadna kami lok campak, kami humbankan. Ada maknanya, itu bukan hari ini lah. Kita sambung insya-Allah akan datang. Kita sambung akan datang. Bukan habis lagi tu. Habis bukan tamat lagi, panjang masa lagi. 10 minit lagi insya-Allah. Baik. Sambungan kita bicara ini tuan-tuan, sebenarnya dalam tajuk kitab kita ini adalah adab-adab membaca Al-Quran. Terakhir kita bicara di sini pada 6 hari bulan 7, iaitu awal bulan Julai lepas. Hari ini bertarikh 3 hari bulan Ogos, 1 minggu pertama Khamis, giliran saya. Tajuk kita ini ialah adab-adab membaca Al-Quran. Kita dah bicara dalam tempoh 2 kuliah sebelum ini, 1 bulan 6, 6 bulan 7, tentang bagaimana kewajipan kita dengan Al-Quranul Karim. Dah 2 kuliah tu, hampir 40 minit, 10 minit lah kita bincang tentang bagaimana kewajipan Al-Quran. Jadi hari ini sambungan bicara kitab ini ialah adab-adab membaca Al-Quran. Sewajarnya bagi orang yang ingin baca Al-Quran mempunyai wuduk, menjaga lidah, tunduk kepala, tidak bersila maupun bersandar duduk dekat keadaan sombong. Tak boleh bersila, nampak ni. Kejap, jangan cepat melatah ya. Dia begini. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali, seseorang tokoh yang hebat, telah berbicara tentang apa di antara adab kita dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama kata dia adalah dengan kita berwuduk. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran kalamullah. Quran adalah kalam Tuhan. Quran adalah kalamullah yang lengkap, sempurna dan padat, istimewa. Itulah Al-Quranul Karim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan pegang Quran melainkan orang-orang yang bersih, yang suci, dalam keadaan sempurna wuduk dan bersih dirinya. Hatta pakaiannya sekalipun dimasukkan kontak bersih. Baik. Kata orang ulama, berwuduk ini dengan makna yang jelasnya ialah demi untuk menunjukkan bagaimana bersihnya kita. Sebab orang berwuduk ni tuan-tuan, apa tandanya? Kita bersihlah bila kita berwuduk. Walaupun baju kita mungkin baju pejabat daripada pagi tadi sampai sekarang dah berbau pun sikit-sikit, mungkin kerana faktor udara panas, tetapi itu tidak jadi alasan, tak jadi masalah. Yang penting wuduk melambangkan kebersihan diri kita. Daripada kita basuh tangan, basuh kaki, kita berada dalam pembersihan fizikal. Walaupun tak bersih semua, tak kita mandi tapi bersih anggota wuduk. Jadi kata ulama, ini mana kita dalam keadaan bersih fizikal kita. Sementara pula wuduk ini satu tanda yang kita dalam keadaan untuk beribadat. Secara mudahnya orang berwuduk ni apa tujuannya? Beribadat lah kan. Kena wuduk nak sembahyang duha, kena wuduk nak sembahyang zuhur, dan wuduk antaranya nak baca Quran. Wuduk ini tanda kita beribadat. Sekalipun kita mungkin wuduk bukan baca Quran pun, ataupun tak nak sembahyang duha pun, kerana bukan waktunya lagi, ataupun tidak waktu zuhur lagi. Tanda wuduk itu tanda ibadat. Sehingga para ulama kita sebut, ini antara satu benda penting, saya kena sentuh sikit. Orang yang mutawadhi' ataupun wuduk sentiasa ini, orang ini terpelihara daripada 1001 ancaman kemudaratan. Dinukilkan Imam An-Nawawi menyatakan orang yang wuduknya tak pernah putus, makna tak pernah orang kata apa, batal wuduk, batal dia ambil baru, batal ambil yang baru, sekali bukan waktu semayang, tapi dia dalam keadaan mutawadhi'. Mutawadhi' mana orang tu berwuduk sentiasa. Banyak benda positif akan dapat. Pertama apa dia? Rahmat Allah akan turun mencurah-curah. Yang kedua, malaikat mendoakannya kebaikan sentiasa. Yang ketiga, tidak mudah diganggu oleh gangguan-gangguan kejahatan oleh orang-orang nak buat jahat kepadanya.
Contohnya orang nak sihir ke, orang nak hantar saka ke, menatang ke, tak tahulah. Ya, puaka ke, saka, saya tak tahu nak sebut ni. Saya bukan orang terlibat dengan bidang perubatan Islam. Ya. Ataupun sihir. Kerana orang benci kat kita. Santau. Itu santau. Bukan santai, santau. Orang berwuduk ini tidak mudah untuk dihinggapi hal-hal tersebut. Sihir ke, santau ke, kebencian orang. Tidak mudah. Ini harga sebuah wuduk dalam kehidupan beragama kita. Mutawadhi' maknanya wuduk sentiasa. Maksudnya ialah dia waktu tak solat pun dia berwuduk. Bukan untuk solat pun, tapi dia berwuduk. Batal wuduk, tak lama dia ambil wuduk baru. Kalau renggang wuduk dengan yang sebelumnya pun tak lama, mungkin sejam 2 jam baru pula. Dia masuk toilet, selesai qada hajat, dia wuduk. Dia masuk toilet kerana kencing buang air, dia wuduk baru. Ini antara amalan yang penting. Kata para ulama, ada kelebihan yang tersirat. Rahmat Allah akan turun kepadanya malaikat doa kebaikan, dan dia tidak mudah untuk dihinggapi ataupun didatangi oleh sihir, santau dan benda-benda buruk yang orang benci kepadanya, kiriman orang yang sifatnya kebencian. Tuan-tuan, ini satu amalan murni, amalan mulia, dan saya merasakan hal ini kalau kita boleh latih, bagus. Latih macam mana? Latih berwuduk. Bukan saja nak sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak ataupun sembahyang duha ni. Bila-bila masa. Apa masalahnya? Masalahnya kerana kita tak biasa, kita anggap wuduk kerana sembahyang. Itulah sebabnya kita rasa wuduk tak penting mana. Sedangkan orang wuduk itu orang dalam keadaan bersih sebenarnya, fizikalnya, hatinya murni. Dalam hadis yang Nabi sebut kepada kita, bila kita berwuduk, maka dosa tangan akan hilang. Kita berwuduk, dosa muka, air wuduk sentuh muka kita, aliran air menghilangkan dosa. Kita basuh telinga, air wuduk yang kita basuh telinga menghilangkan dosa telinga. Kita dengar benda tak elok, tengok dengan mata tak elok, hilang. Maksud diampunkan dosa oleh Allah dengan sebab wuduk tadi. Kita basuh kaki, maka dosa kaki terhapus dengan wuduk yang kita ambil itu. Ini agama. Sehingga dalam hadis Nabi sebut kepada kita, di padang mahsyar ada manusia yang bercahaya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bercahaya mukanya. Lalu orang ramai bertanya, kenapa dia bercahaya begitu rupa? Dijawab Nabi SAW, kerana mereka itu ahli yang jaga, mereka orang jaga wuduk. Muka sentiasa dibasuh dengan air wuduk, bercahaya di padang mahsyar. Sinarannya ada di padang mahsyar. Tuan-tuan sekalian, hal ini kita kalau mampu dan semampunya, kalau boleh kita amalkan, terbaik sangatlah. Sebab untuk berwuduk tidak benda yang susah, tidak benda yang payah. Cuma yang payah kerana tak biasa. Apalagi yang tak solat lagi tak biasa. Yang solat boleh tak apa dah, solat zuhur, asar, maghrib okey dah. Yang tak solat lagi tak biasa berwuduk. Mana nak wuduk dah tak solat, langsung tak kenal wuduk, langsung tak pernah dijejak wuduk, jejak muka dan tapak kakinya kalau tak bersolat. Kalau lagi teruklah tuan-tuan, hilang sedaran cahaya iman dalam hati daripada muka dan wataknya. Betullah kita ingat wuduk ini penting. Satu hari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, pada malamnya Nabi bermimpi tentang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nabi bermimpi satu mimpi yang cukup hebat. Awal mimpi Nabi SAW, Nabi bermimpi telapak kaki Bilal dalam syurga. Berjalan syurga. Tapak kaki siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Seawal jam subuhnya, selesai solat subuh, Nabi tanya Bilal, "Ya Bilal, apa hal engkau ni? Aku dengar telapak kaki engkau ke dalam syurga." Tuan-tuan, kita kena ingat mimpi Nabi ini mimpi yang benar, bukan mimpi main-main. Mimpi Nabi benar. Ru'yatul anbiya'i sadiqatun. Hadis pun mimpi Nabi itu benar.
Di cabang wahyu pun sebenarnya Allah tunjuk bukti dalam mimpi kadang-kadang melalui mimpi Nabi SAW. Perintah datang melalui mimpi. Itu kenyataannya. Maka kata Bilal, Rasulullah, aku tak ada apa-apa benda ya Rasulullah, aku ni bukan orang yang hebat sangat pun. Bilal merendah diri lah. Kalau kita macam tu, orang angkat lah, oh saya hebat, saya memang lah macam tu lah. Contohnya Bilal merendah diri, tawaduk dia. Tak ada apa Rasulullah. Nabi kata ada satu kelebihan yang tak pada kamu, tak ada pada orang lain. Ada kelebihan pada kamu. Nabi kata macam tu, diminta oleh Nabi supaya tengok apa kelebihan yang ada. Bila jawablah, Nabi tanya, ya Rasulullah, aku ni biasa Rasulullah dalam ada wuduk sentiasa. Aku ni wuduk sentiasa. Tengok, bila jawab satu benda yang menepati apa Nabi nak. Bilal telapak kaki dalam syurga ni. Aku ni, kata Bilal, sentiasa berwuduk. Dan aku berwuduk, aku jaga solat. Bila wuduk waktu pagi, waktu duha, sembahyang duha, nampak tak? Bila wuduk sekian waktu, aku sembahyang lah. Semasa-sunat dah, contohnya. Jadi aku ni, wuduk aku tak pernah tinggal, sentiasa berwuduk. Tuan-tuan sekalian, kata Nabi, "Dzaka ya Bilal." Itulah sebabnya engkau ada kelebihan itu, tak ada pada orang lain. Telapak kaki kamu dalam syurga Bilal. Telapak kaki dalam syurga dah, tuan-tuan. Kedengaran Nabi tahu telapak Bilal ni bukan telapak kaki orang lain. Akhirnya Nabi mengakui, "Dzaka ya Bilal, itulah kelebihan kamu." Wuduk yang tak pernah ditinggalkannya. Hingga dirawat dalam hadis-hadis, dalam cerita-cerita kemudiannya, bukan saja pada zaman hidup, Bilal ni sampai kepada zaman-zaman kemudian. Dia hidup pada zaman Abu Bakar, dia ada lagi. Zaman Umar, dia ada lagi. Dia meninggal selesai pada zaman Uthman, dia meninggal. Dalam tempoh itu Nabi dah tak ada. Riwayat sahabat menyatakan, kami tak pernah tengok Bilal melainkan dia berwuduk sentiasa dengan wuduk. Tuan-tuan sekalian, saya mengajak diri saya lah, kalau semampu kita cuba latih, angkat cerita macam untuk jadi amalan. Kita bincang Quran lagi ni, bincang tentang harga wuduk tu sendiri. Itu tanda besar, alamah, tanda besar yang kita sedang merapati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lazim wuduk, menyebabkan banyak amal kita dapat sempurnakannya. Dah wuduk ada, nak pegang Quran pun nak baca bila bahasa, tak ada masalah. Nak pegang mushaf pagi, petang, siang, hari, senja, waktu sempit ke panjang ke, kita wuduk, nak pegang mushaf kita, buka belik. Dah kita wuduk sentiasa, nak sembahyang duha bila masa pun tak ada masalah. Pukul 8 wuduk, 9 wuduk, 10 wuduk. Yang tunggunya kat takbir lah. Sekarang kita tepi dalam pejabat, bukan di Masura pun, tepi pejabat, hampas sejadah, bawa sejadah kecil-kecil itu, tepi kita punya kursi tempat kita bekerja, beri ruang sikit untuk rokok sujud, sedang. Dalam kesempatan masa yang tak banyak, ada sekitar masa 10 minit, 2 minit je contohnya, sebab ada urusan, kita ada wuduk, mudah kerja tuan-tuan. Allahu Akbar, hampas sejadah, takbir, rukuk dan sujud, duha 3 minit je. Tak payah 3 jam lah, bohong je. Melampau setengah jam menampau tu. Ustaz, saya baca Al-Baqarah, mengaruk je tuan-tuan, sekadarnya. Allahu Akbar, terus Alhamdulillahirrahmanirrahim, tak baca surah pun tak apa, sebab kita masa bekerja dah ada urusan, 3 minit je berwuduk, kita mudahkan banyak urusan. Tak percaya, cuba puan-puan buat. Sama keadaan saya sebut ini pada muslimat kita. Muslimat yang jaga aurat, pakaiannya labuh, tutup aurat. Tak kira dia pakai warna biru ke, warna merah ke, abstrak ke, tudung warna biru, baju warna hijau ke, ataupun hijau warna tudung putih, baju abstrak ke. Tapi kalau waktu dia pakai baju tutup aurat, nak sembahyang mana-mana pun mudah, betul tak? Tak payah nak kilik ke sembahyang. Baju kita lengkap, aurat tutup, sekali kita berbaju kurung, boleh sembahyang je. Contoh macam itulah. Maksudnya
kita tanpa pakaian solat khas pun kita boleh sembahyang. Sebab pakaian kita ni, pakaian itu aurat, macam muslimat. Sama wuduk tadi. Dah wuduk kita ada, senang je nak berhenti solat duha, nak solat duha, nak baca Quran. Jadi banyak benda yang kita boleh ambil sebagai pengajaran dalam hidup ini. Sebab agama ni tuan-tuan merupakan didikan kepada kita. Agama didik sebenarnya. Agama didik kita. Sebab itulah dalam agama ni, kalau kita pegang agama, didik hati, didik jiwa, didik perasaan, didik akhlak kita. Kita lebih tenang bahagia baik. Itu wuduk. Yang keduanya ialah wuduk ini tuan-tuan adalah satu tanda aras yang kita sebenarnya berada dalam kontak kebersihan jiwa dan hati. Sekalipun wuduk itu bersih fizikal, kita basuh tangan, tapi dia lebih mendalami kepada persoalan hati dan jiwa. Itu wuduk. Basuh simple je tangan, setakat tahapnya. Basuh telinga, tahapnya bukan sampai tu. Basuh dahi. Tetapi hakikatnya lah, dia satu ibadat yang berunsur kepada soal kejiwaan, dalaman hati dan jiwa sekali, bukan fizikal semata-mata. Sebab itulah orang berwuduk ini ada banyak keuntungannya. Baik, itu secara mudah. Kemudian kita balik pada isu kita tadi. Apa dia? Baca Al-Quran dengan kita berwuduk. Dalam hal ini, para ulama kita sepakat menyatakan bahawa mushaf Al-Quran itu tidak dipegang melainkan orang yang ada wuduk. Mushaf Al-Quran yang sifatnya macam sekarang ni, ini mushaf. Sebab nas-nasnya adalah nas yang jelas, qat'i, rupanya, keadaannya. Ini mushaf namanya. Maka dalam hal ini tidak sayugia bagi orang beriman untuk pegang Quran tanpa dia berwuduk. Sebab tu setengah Al-Quran dia letak ayat di sebalik Quran, dia tulis ayat apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan pegang Al-Quran melainkan orang-orang yang bersih. Ini ada di sini. Ada. Ni contoh dari belakang ni. Ada dia buat ayat, tidak pegang Quran melainkan orang yang bersih, yang berwuduk. Ada setengah Quran tu dia cetakkan. Jadi dalam hal ini, Quran ini tidak boleh kita pegang main-main kecuali kita wuduk. Kecuali kalau kita pegang Quran terjemahan. Quran terjemahan ada di hujung sana tu. Al-Quran mujawwad, macam-macam, murattal, darul ibad tu, yang ada terjemahan ayat. Itu ada masalah. Sebab dia bukan Quran secara mushaf, tapi Quran dan terjemahan makna. Itu ada masalah. Kita kilik, kita pegang. Sehingga orang yang dalam haid pun boleh pegang untuk tu. Tapi kalau mushaf ini tidak boleh. Mesti orang yang bersih, tidak haid dan tidak nifas, dan orang tu ada wuduk. Ini satu penghormatan besar. Timbul soalan yang mudah tentang hal ini. Ringkas, kita ada phone sekarang ni. Phone sekarang dah setengah phone kita, bukan setengah lah, saya ingat phone orang Islam ini, tiap-tiap kita ni, saya rasa patut dan wajibkan kita memiliki dalam phone kita, apa dia? Mushaf Al-Quran. Kena wajibkan. Jangan penuh dengan lagu-lagu macam-macam, rock rap semua sekali. Yang Quran tak ada. Ya, semua apps ada belaka. App Fanda, Fok Pandai macam-macam tu. Ya, semua ada. Tapi yang tak ada, saya ingat tak betul tu. Cuba cek masing-masing. Tak cerita kat saya lah. Oh, tak ada Ustaz. Install sekarang juga, insya-Allah. Quran macam ni, dalam kita punya pemegang Quran ini, tidak bermasalah, tidak ada masalah kita pegang tanpa wuduk. Sebab ini bukan Quran, ini phone. Cuma apps Quran ada dalamnya. Dan kita tak pegang Quran, sekarang kita pegang phone. Maka tidak menjadi kesalahan kita tak ada wuduk. Boleh saja kita pegang phone dan buka Quran, nak baca pun tak masalah lah. Yang tak bolehnya kalau kita mushaf, yang benar-benar mushaf, ini kena berwuduk. Hal ini ulama
sepakat menyatakan itu adalah satu takrim, kemuliaan dan pemuliaan kita kepada kalamullah azza wa jalla. Baik, maka dalam hal ini para ulama kita kata tak ada masalah kita pegang phone yang ada Al-Quran dalamnya, kerana ia bukan Quran. Baik, habis ustaz, saya bawa phone ke dalam tanda ustaz. Ustaz pun ke tanda buat phone. Tuan-tuan, kita bukan bawa Quran dalam tandas, bawa telefon. Yang salahnya dua tandas Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi, itu salah lah. Sambil-sambil buang air baca Tabarakalladzi, mulk habis 2 kali, berdosa. Kita tolak bukan kita bawa Quran, bawa phone. Sebab itulah kita tutuplah phone kita melalui apa cara, bukan tutup off tu, tapi maknanya ini bukan isu kita bawa Quran. Ada hujah dia kata, apa tak guna ustaz, dalam Quran tu ada Quran. Tak apalah, letak phone kat luar lah kalau begitu. Cik Nahas berani tuan-tuan letak phone kat luar toilet. Siapa yang angkat tangan? Nak tengok sekali? Tak ada 3 minit. Sekian, wassalamualaikum lah. Maknanya ini bukan dikatakan Al-Quran, dan dia bukan Quran dalam konteks ini. Ia phone, ia telefon memang boleh, tak ada masalah ke dalam toilet, dan sebenarnya tak boleh lah dalam toilet buka Quran baca nasnya, itu tak boleh, haram hukumnya. Itu lebih pada istihza, mempersendakan Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan sekalian, itu di antara peringatan yang pertama daripada adab baca Quran, kita wudu. Dan wudu ini satu amalan mulia. Saya kira ada kesempatan pada hari ini, saya nak ajar diri saya, dan saya sedang usaha itu daripada tempoh lama sampai hari ini. Saya usaha atau di rumah sekalipun, dalam keadaan ada ruang masa wudu, keluar toilet kita ambil. Bukan payah sangat. Mudah-mudahan amalan kita tadi akan menjiwai suatu rezeki dalam beragama. Kita dapat kerahmatan Allah, malaikat doa kita. Dan kalau ada orang kepada kita tak suka, benci, orang berwudu, terhindar daripada gangguan-gangguan yang jahat, sihir dan seumpamanya. Kita minta tolong pada Allah Azza wa Jalla, kita bersih. Orang nak maki, orang nak marah, nak antara apa, insya-Allah Allah akan pertahan kita, sebab kita dengan Allah dekat. Kita berwudu. Ini contohlah, ia merupakan kita kena usahalah dengan doa macam-macam. Baik tuan-tuan, setelah itu hal wudu. Satu hal lagi saya tak sentuhlah, masa tak madai, sehingga dalam soal kita dalam konteks nak tidur malam, Nabi ajar kita berwuduk. An yatawadda qabla an-naum. Nak tidur malam, kita dianjurkan berwuduk belum tidur. Dengan wuduk, tidur dengan wuduk. Dianjurkan, Nabi ajar macam tu. Ada hadis menyebut. Hingga suami isteri sekalipun bersama suami isteri, nak tidur, wuduk dulu. Kalau ustaz, wuduk pun tak ada 10 minit, 10 saat, sentuh. Jangan fikir sentuh tu soalnya wuduk dulu, dan sentuh batal tu cerita lain. Sampai tahap tu tuan-tuan, ini semua kemuliaan. Wuduk adalah amalan mulia, amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam musta'an. Kita sambung balik insya-Allah. Adab baca Quran akan datang banyak lagi tu. Saya slow sangat saya rasa ni, tapi tak apalah, slow-slow pun boleh. Ilmu itu yang penting. Wallahu a'lam. Sekian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina waz-zidna wa la tanqusna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.